السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Rasa nak pakai mic biasa, hangat. Dengar suara? Jelas suara mic tak? Bukan nak biasa dah. Dengar suara mic? Panas hari ni. Tahu siapa? Panas sikit hari ni. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syaikh Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah ta'ala, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalamu wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bizati ta'ala laysat biharfin wala sautin. Kata musannif, wa yajibu, dan wajib ia, ai fi sabilil fi jihatil aqli, ai aqlan lah. Aqlan tu apa? Ai fi jihatil aqli, nisbah kepada akal. Nisbah kepada akal wajib. Fi haqqihi, pada haknya, hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ai fi dzatillahi ta'ala, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu apa dia? Al-kalamu fa'il bagi yajibu, ialah oleh kalam, sifat kalam. Tu apa dia sifat kalam? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal wa huwa, dan bermula dia al-kalamu, bermula dia al-kalamu itu ialah sifatun, suatu sifat, ialah sifatun, satu sifat, satu sifat, qadimatun, sifat bagi sifatun, sifat yang qadimah, sifat yang sedia ia sifat tu. Tu qadimatun, yang sedia ia sifat tu. Lagi pula sifat lagi qaimatun, yang ada ia sifat itu bizatihi. Bizatihi ya, bukan bizati. Sekolah saya bizati. Di bizatihi, pada zatnya, zat Allah Ta'ala, ai hala kaunillahi ta'ala, hal keadaan Allah itu tertinggi ia Allah. Dah apa yang bezakan dia? Laisat biharfin, bukanlah ia as-sifatu, sifat itu dhamir mustatihiyah, kembali kepada sifat. Biharfin, batu harah zaidah, harfin tu khabar laisat, jadi dia itu khabar tu mansub, wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarri az-zaidah. Okey. Wala sautin, la zaidah, ai wala
dan tidak huruf, tidak bersuara, wala bisautin, dan tidak juga bersuara. Sifat kalam Allah, sifat kalam, bukan sifatul fi'li tapi sifatul zat, sifat yang ada di zat. Sifatul fi'li bercakap, berkata-kata, itu perbuatan. Ni nak menyabitkan sifat. Wahia, dan bermula dia sifat itu munazzahatun khabar, tersuci ia sifat itu anit taqaddumi, daripada terdahulu, wat ta'akhuri, dan terkemudian. Gugur haraf waw tu, waw ataf berkata at-taqaddum, panggil atfun nasqi. Ataf pada dua, atfun nasqi, atfun bayan. Atfun nasqi asluhu li mutlaqil jam'i, asalnya untuk semata-mata himpun. Tu sifat Allah Ta'ala, sifat kalam Allah itu tidak terdahulu, tidak terkemudian. Adapun sifat kalam kita terdahulu, terkemudian. Mana? Iaitu sifat kita baharu. Sifat kita baharu, lagi pula nanti akan hancur, ada akhirnya. Taqaddum ta'akhur. Wa 'anil i'rabi ay munazzahatun 'anil i'rabi, atah berkata anit taqaddum, dan tersuci juga daripada i'rab, wal bina'i, dan bina. I'rab tu dah. Qama Zaidun, tu boleh i'rab tu. Qama. Jadi sifat perkata Allah tak ada gitu. Begitu juga sifat perkata kita juga sama macam sifat perkata Tuhan, dari sudut sifat perkata kita tidak berhuruf, tidak bersuara juga. Tu disebut dalam Hasyiah Asy-Syarqawi. Sifat nafsi kita sama dengan Tuhan dari sudut apa dia? Dari sudut tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau berhuruf bersuara, jeng. Dengan sebab sifat perkata kita yang tidak berhuruf, tidak bersuara, kemudian kita berkata-kata dengan dia, dengan sifat perkata tu, barulah tubik huruf dan suara. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa 'anis sukutin nafsi, dan daripada sukut nafsi. Bila kata sukut nafsi, kalam nafsi, bagi mereka yang mengaji Baqarah boleh pergi dua, an-nafsi dengan an-nafsani. An-nafsi dengan an-nafsani. An-nafsi diri itulah, sukut nafsi tak ada. Nafsi. Lagu mana sukut nafsi tu? Ba taswiriyah, wa dzalika sukutun nafsiyyu musawwarun. Bermula diam nafsi itu ditaswirkan dia bi alla yusirra fi nafsihi ta'ala al-kalama ma'al qudrati alaihi 'alal kalami. Tidak menyembunyikan ia Allah. Tidak merahsiakan ia Allah, tidak menyembunyilah. Tidak menyembunyikan ia Allah pada dirinya Allah Ta'ala akan maf'ul bih al-kalama, akan perkataan-perkataan kalam, akan kalam-kalam, ma'al qudrati, hal keadaan mampu, alaihi, atasnya, atas kalam tersebut. Tu okey. La yusirra fi nafsihi, tidak menyembunyikan. Menyembunyi di sini maknanya adalah tersemat dalam kalam Allah Ta'ala tu. Kerana kalau kita ni nisbah kita, kalau nisbah kita ni ada dalam hati tu benda nak dikatakan. Ada dalam hati tu benda nak dikatakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dia itu sukut nafsi, maka tidak ada benda-benda yang patut ataupun benda-benda yang sepatutnya nak dicakap. Kalau ngaji kalam nafsi, kalau nafsi sifat berkata. Kalam nafsani, kalau terjemah dia, ulama Jawi terjemah cadang berkata. Jangan faham cadang tu macam kita cadang. Cadang dengan makna siap dah sejak azali. Sifat perkata Allah sekali siap dah apa yang nak dicakap. Bukannya duk cadang macam kita ada sifat perkata baru duk cadang. Itu nisbah kita. Jangan kita nisbahkan Allah Ta'ala dengan kita. Tak betul lah. Tu kita Jawi kan terjemah itu. Sifat kalam nafsani ialah cadang Tuhan untuk berkata-kata. Bukan cadang tu kita Allah Ta'ala ada sifat berkata, apa tu cadang pula. Jadi baru pula, jadi takkib, jadi tertib pula. Tak kena. Kalau kita tak apa, ni siap. Cadang yang mana siap dah sejak azali benda yang nak dikata tu. Tu nafsani dia.
Tu mana dia? Wa munazzahatun, dan suci ia, anil afati, daripada penyakit, al-batiniyati, yang bangsa dalaman, ai al-mansubati, ni sifat bagi al-afah, al-mansubati ilal batini, yang dinisbahkan dia kan afah, cacat ataupun sakit tu kepada bangsa batin dalaman. Lagu mana tu? Ba taswiriyah, wa dzalikal afatul batiniyatu musawwarun, bermula demikian penyakit yang bangsa batin itu ditaswirkan dia, bi alla yaqdira ala dzalikal kalami, bahawa tidak mampu ia Allah atas demikian kalam. Okay? Tak boleh bercakap. Jadi afah batinah ni boleh jadi kharas, saat lagi dia sebut boleh jadi kharas dengan makna apa nama tu, bisu, kharas. Boleh dengan makna kharas, itu penyakit batiniyah, bangsa dalam kharas lah, bisu. Tu kama ni banding ni, wa dzalika al-afatul batiniyatu kainun, bermula demikian penyakit yang bangsa dalaman itu adalah ia, kama fi halil kharasi, seperti pada keadaan bisu, wattufuliyati, dan keadaan keanak-anakan, anak-anak tu walau ada sifat berkata, tapi dia tak mampu berkata-kata secara soreh lagi, gitu-gitu ya. Budak-budak kecil 2 tahun 3 tahun tak berhenti cakap lagi. Tu dia ada sifat berkata, tapi sifat berkata tu dia panggil tufuliyah, ada kecacatan lah di situ. Tak boleh cakap dengan sempurna lagi. Tu wa an jami'i sifati kalamil hawadithi, ay munazzahatun, suci juga daripada sekalian sifat-sifat kalam yang baharu. Sifat kalam yang baharu ni ada mula, ada akhir, waktu bercakap ada mula, waktu lepas bercakap habis dah. Itu nisbah berkata-kata lah. Nisbah berkata-kata, nisbah perkata pula. Kita punya perkata ni baru ada, lepas tu perkata kita pula duduk dia nak tekak, kemudian nak keluarkan suara daripada anak tekak yang ada sifat perkata tu pula kena berdempet antara anak tekak dengan jasad yang lain untuk menghasilkan suara. Allah gitu lah. Tu wa dan bermula dia kalam itu sifatun wahidatun, ialah sifat yang satu lah. Satu kata, kita pun satu perkata, yang banyaknya berkata-kata. La ta'adduda fiha, tengok, sifatun wahidatun, sifat perkata tu satu, berkata tu banyak. Kalau orang terjemah tak mau terjemah perkata, dia terjemah berkata-kata, tak tahulah nak urai lagu mana, nak bohong lagu mana, tak tahulah. Kalau jenis anak murid hak bodoh sikit, tak apalah. Tuan-tuan, sifat Allah Ta'ala ni berkata-kata. Berkata-kata Allah satu. Itu. Dah ni kalamullah ni banyak perkataan ni. Tu. Lagu mana Allah Ta'ala berkata satu? Ni jeng kalau anak murid tanya. Tu. Tak boleh nak jawab tu. Ini sifat yang satu. Sifat ada dua, sifatul fi'li, sifatul dzat. Yang kita bahas sifatul dzat, bukan sifatul fi'li. Sifatul fi'li kena pada berkata-kata tu tak apalah, tu banyak. Sifatul dzat yang tak nak banyak. Tu. Macam perkehendak kena satu, berkehendak banyak. Perkuasa satu, berkuasa banyak. Pendengar satu, mendengar banyak. Pelihat satu, melihat banyak. Hayat satu, tak ada takluk. Ayat tak ada takluk lah. Ilmu satu, pengetahuan satu, mengetahui banyak. Yang nak bahas wahdaniyah pada sifat zat, bukan sifat fi'li. Kemudian la ta'adduda fiha, la nafil jinsi. Ta'adduda isim la li nafil jinsi, fiha ta'alluq bagi muta'alaq, khabar la li nafil jinsi. Tidak ada jenis sama sekali bilangan sabit padanya sifat tadi. Lakin akan tetapi, walaupun tak ada ta'adud, lahu baginya, bagi al-kalam tadi tu, aqsamun, beberapa bahagian, i'tibariyatun ay mansubatun ila li'tibari, yang dinisbahkan dia kan bahagian-bahagian tu kepada i'tibar, beberapa i'tibar lah. Aqsamun mubtada' muakhar, i'tibariyatun mubtada' sifat, lahu ta'alluq bayi muta'alaq khabar muqaddam mahdhuf. Ada beberapa lah orang panggil jenis
bahagian sifat, jenis bahagian perkataan yang Allah ucap ni, ataupun benda yang Allah dilalahkan, yang Allah mahamkan kepada makhluk ni banyak. Mana? Tu dia panggil ta'aluk dilalah. Sifat kalam ni ta'aluk dilalah. Apa dilalah? Memahamkan sesuatu, memahamkan orang lah. Kalau kita ni sebuah orang lah, tu dilalah. Apa dia? Famin haitsu ta'alluquhu, dah lagu tu ga idza alimta dzalikal madhkura min annal kalama aqsamun i'tibariyatun fa idza alimta, apabila telah mengetahui ia oleh engkau akan demikian itu al-madhkura min annal kalama, bahwasanya sifat kalam itu lahu aqsamun i'tibariyatun, beberapa bahagian yang diiktibarkan. Fa min haitsu, maka min haitsu dari sudut ta'alluquhu, bermula ta'alluq al-kalami itu bi talabil fi'li ay hala kauni ta'alluqihi kainan, ta'alluq mahzuf hal. Hal keadaan berta'alluqnya sifat kalam itu adalah ia bi talabi fi'lis salati, dengan menuntut akan membuat sembahyang. Talabi masdar, talaba yatlubu talaban wa huwa talibun wa dhaka matlubun utlub la tatlub, matlabun. Apa sorah? Sorahnya kenapa? Pelajar kenapa sorah? Mana kitab itu? Kitab tu, beli kitab apa tu? Yang Indo tu, sorah. Ingatlah. Apa tu? Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tu. Jadi idhafat masdar kepada maf'ulah talabi fi'li tu. Idhafat masdarnya talab, fi'li tu maf'ul. Mathalan ay umathilu, mathalan maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf taqdiruhu umathilu, membuat contoh ia oleh aku akan sebagai satu contoh. Dipanggil apa tuntut solat tu? Amrun, khabar bagi ta'alluquhu, ialah amar, suruhan. Ada kalam Allah, kalam Allah Ta'ala ni yang bertakluk dengan kalam Allah Ta'ala kalam Allah Ta'ala ni yang bertakluk dengan suruhan. Ini suruhan lah ni. Ada lagi, wa min haitsu ta'alluquhu bi talabi. Tak kena ni. Amrun tu mubtada muakhar. Min haitsu tu ta'alluq bagi muta'allaq, khabar muqaddam mahdhuf. Itu. Itu. Seolah-olah gitu. Seolah-olah gini. Al-amru min haitsu ta'alluquhu bi talabi fi'li salati mathalan. Gitu. Itu. Min haitsu ta'alluquhu bi talabi fi'li salati mathalan amrun. Tu min tu ta'alluq bagi khabar muqaddam mahdhuf. Wa min haitsu ta'alluquhu, dan dari sudut berta'alluqnya kalam itu bi talabi tarki zina ay hala kauni ta'alluqihi kainan bi talabi tarki zina, dengan tuntut meninggalkan zina itu, mathalan ay umathilu, mathalan dipanggil nahyun, tegah. Jadi kalam Allah di situ memberi makna tegah, memberi faham tegah, dalalahnya tegah, nahyun. Wa min haitsu ta'alluquhu, dan dari sudut berta'alluqnya sifat kalam bi anna fir'auna fa'ala kadza au fa'ala kadza. Lagu mana ta'alluq tu? Wa dzalika ta'alluquhu musawwarun bi anna. Ba taswiriyah. Wa dzalika, bermula demikian, ta'alluquhu, ta'alluqul kalami, ta'alluq kalam itu, musawwarun, ditaswirkan dia, bi anna fir'auna, dengan bahawa Fir'aun itu, khabar anna fa'ala kadza, telah membuat ia Fir'aun begian, au fa'ala kadza, atau begian. Mathalan ay umathilu, mathalan khabarun, dipanggil khabar pula. Kalam Allah tu beri makna khabar pula. Wa min haitsu ta'alluquhu ta'alluqul kalami bi anna at-ta'i'a lahu al-jannatu, dan dari sudut berta'alluqnya sifat kalam itu dengan macam mana? Wa dzalika ta'alluquhu musawwarun,
bermula demikian. Ta'alluqnya sifat kalam itu ditaswirkan dia. Sebab apa takdir itu? Sebab apa tu bertaswir dia. Bi anna ta'i'a, dengan bahawa orang yang taat itu, lahu baginya orang taat tu, al-jannatu bermula syurga. Al-jannatu mubtada' muakhar, lahu ta'alluq wa muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf. Jumlah lahul jannah itu khabar anna, at-ta'i'a isim anna. Wa'dun dipanggil sebagai wa'dun, janji yang baik. Wa min haitsu ta'alluquhu, dan dari sudut berta'alluqnya kalam, bi anna ai wa dzalika ta'alluquhu musawwarun, bermula demikian berta'alluqnya sifat kalam itu ditaswirkan dia, bi annal 'asiyah, dengan bahawa orang yang bermaksiat itu, khabar yadkhulun nar, masuk ia al-'asi, fa'il dhamir mustatir huwa, kembali kepada 'asi, orang yang bermaksiat. Masuk mana? An-nara. An-nara bukan maf'ulun bih, yadkhulu bukan muta'addi, dia lazim. An-nara tu mansub binaz'il khafid, ai fin nari, asalnya, kemudian dibuang fi, maka jadilah mansub, dinasabkan dengan sebab naz'il khafid, dengan sebab membuang haraf khafat. Wa'idun dipanggil sebagai wa'id. Apa wa'id? Janji buruk. Janji buruk. Wa'dun janji baik, wa'idun janji buruk. Ila ghairi dhalika, ay dhalikal madhkuri min amrin wa nahyin wa wa'din wa khabarin wa wa'idin. Itu. Dhalika musyar ilaih mana? Al-madhkuri. Mana madhkuri? Bayan. Min amrin wa nahyin wa khabarin wa wa'din wa wa'idin. Takdir gitu. Titik. Jadi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala ni banyak lagi lah, bukan tertakluk pada ni saja, banyak lagi lah, dengan makna katanya dilalahnya macam-macam. Ada bentuk perintah, ada bentuk larangan, khabar saja, ada yang berbentuk beri janji baik, janji buruk dan sebagainya lah. Targhib, ikutlah. Lagi targhib dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi semua tu faham dengan kalamullah. Wa min haitsu wa yata'allaqu, dan berta'alluqlah ia al-kalamu, ta'alluq kepada yata'allaqu, ta'alluq bi jami'il wajibati, dengan sekalian perkara-perkara yang wajib, ai aqlan wal jaizati, dan segala perkara-perkara yang harus pada akal, wal mustahilati, dan segala perkara-perkara yang mustahil pada akal. Macam mana ta'alluq ni? Macam kal ilmi, ay wa dhalika ta'alluquhu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati kainun kal ilmi. Wa dhalika, dan bermula demikian, ta'alluquhu, ta'alluqnya kalam tu, bi jami'il wajibati, dengan sekalian wajibat, wal jaizati, dan segala perkara harus, wal mustahilati, dan segala perkara mustahil itu, kainun adalah ia, kal ilmi, seperti sifat ilmu, sifat pengetahuan. Sifat pengetahuan pun dia bertakluk dengan mustahil, jaiz dan harus. Mustahil, jaiz dengan wajibat. Sama macam kalam ke? Tak sama. Sebab apa? Takluk dilalah dia lain. Takluk dia lain. Takluk kalam dilalah namanya. Takluk ilmu inkishah nama dia, lain lah. Lain, sifat pun lain, takluk pun lain, maka bezalah, lain juga hakikatnya. Tu. Tapi serupa dari sudut muta'allaq. Ta'alluq beza nama, tapi muta'allaq sama. Mana? Wajibat, mustahilat, jaizat, dia panggil muta'allaq. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, lakin, tetapi, ta'alluqul ilmi. Boleh baca lakin, ta'alluqu. Kalau lakinna, ta'alluqa, jadi isim lakinna. Okay. Lakin, akan tetapi, ta'alluqul ilmi mubtada, bermula ta'alluq ilmu itu khabar. Ta'alluqun kishafin, ialah ta'alluq inkishaf. Wa ta'alluqul kalami, sedangkan hal keadaan, boleh buat wawul hal keadaan, bermula ta'alluq kalam itu khabar. Ta'alluqu dalalatin, boleh baca, atau ta'alluqu dilalatin pun boleh baca. Ta'alluq dalalah, memberi faham. Lain. Inkishah tu dari sudut Allah Ta'ala tahu belaka semua. Inkishah nyata belaka di ilmu Allah.
Adapun kalam bukan nyata di ilmu Allah, tapi memahamkan mukhatab, orang yang diucapkan kepadanya, iaitu manusia, jin dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa ta'alluquhu, dan bermula ta'alluqnya, ta'alluq kalam itu, bin nisbati ay hala kauni ta'alluqihi kainan, hal keadaan ta'alluq kalam itu adalah ia bin nisbati, dengan nisbah li ghairi al-amri, selain daripada suruhan, wan nahyi, dan juga larangan, tanjiziyun qadimun, ialah tanjizi qadim. Mari ta'alluq pula. Ta'alluq kalam ada berapa? Ta'alluq kalam yang pertama ni dia kata tanjizi qadim, lulus sedia kala lagi. Tu okey. Lulus sedia kala lagi makna bukan Allah duk bercakap duk azali tu. Tu dah ada siap dah. Tu yang nak kata nafsani tu. Tu dah ada siap dah di azali bahawasanya selain daripada suruh dan tegah itu, benda-benda berkaitan khabar dan sebagainya itu ada dah, siap dah sejak azali. Selain daripada amar dan nahi. Sebab apa dia kecualikan amar, suruhan dan tegahan ni? Sebab sehari dia akan bahas khilaf ulama, amar dengan nahi ni disyaratkan ada mukhatab ke tidak. Jadi Asy'ariyah disyaratkan mukhatab, maka dia akan jadi amar dengan nahi ni ta'alluq soluhi qadim. Boleh bercakap berkenaan amar dengan nahi sebab disyaratkan ada manhi, ada makmur, ada orang yang disuruh, ada orang yang ditegah. Nantilah tak ada lagi sejak qadim. Kemudian tanjizi hadis, baru bercakap sungguh larangan tersebut bila ada makhluk. Adapun Maturidiyah, dia tidak mensyaratkan amar dengan nahi ni kena ada makhluk dulu, maka termasuklah juga amar dengan nahi ni dalam tanjizi qadim. Gitulah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, wa amma bin nisbati ay wa amma ta'alluquhu bin nisbati, adapun bermula ta'alluqnya kalam dengan nisbah lahuma bagi keduanya al-amri wan nahi, suruhan dan tegahan tu, fa ya wa amma fa illam yushtarat, apabila tidak sama sekali disyaratkan dia kan kullu tu naik fa'il depan tu, tidak disyaratkan fihi ma pada keduanya amar dengan nahi itu. Syarat apa? Naik fa'il, wujudul ma'muri, ada orang yang nak disuruhkan, wal manhiyi, ada orang yang nak ditegahkan. Kalau tak syarat, fakadzalika, maka demikian itulah mana tanjizi qadim tu lah. Tu okey, tanjizi qadim jugalah. Jadi kalau tak disyaratkan amar dengan nahi ni, ada orang yang disuruh, ada orang yang tegah, maka masuk juga tanjizi qadim. Ini mazhab Maturidiyah. Okey, kita sebut Maturidiyah, kita sebutlah. Okey, wa inisturita, dan adapun disyaratkan fihi ma padanya al-amri wan nahyi, pada amri wan nahyi, zalika, akan demikian itu, demikian mana? Demikian wujudul amri ma'muri. Zalika ay zalika wujudul ma'muri. Zalika tu naik fa'il bagi usturita, kita tambah musyar ilaih. Yakni zalika akan demikian itu, demikian mana? Demikian wujudul ma'muri wal manhiyi, akan wujudnya orang yang disuruh dan orang yang ditegah. Kalau disyaratkan, maka kalau disyaratkan, kana ta'alluqu, adalah ta'alluq fihi ma pada keduanya amal dengan nahi, khabar kana saluhiyan qadiman, jadilah saluhi yang qadim. Gitu. Ini mazhab Asy'ariyah. Qabla wujudil ma'muri, sebelum adanya orang yang disuruh, wal manhi, dan orang yang ditegah. Sebelum ada yang disuruh dan yang ditegah, maka dia panggil saluhi qadim. Wa tanjiziyan hadithan, dan tanjizi hadis pula ba'da wujudihi ma. Ni ta'alluq, ni apa dia kata saluhiyan qadiman. Kana ta'alluqu, adalah ta'alluq kalam itu fihi ma padanya amal dengan nahi, tanjiziyan hadithan, tanjizi yang lulus pada waktu baharu, sebab baru ada makhluk. Ba'da wujudihi ma, selepas daripada ada kedua-duanya al-ma'muri wal manhiyi, orang yang disuruh dan orang yang ditegah.
fahuwa, maka bermula dia Allah Ta'ala tu khabar mutakallimun, ai muttasifun bisifatil kalami, ialah zat yang bersifat dengan sifat kalam. Amirun, ialah Allah itu khabar yang kedua, zat yang menyuruh. Wa nahin, nahin asalnya nahiyun, tapi yun tu berat kepada ya, tak boleh terima dhammatain, tak nak terima, maka dihazafkan dhammatain jadi nahi. Iltiqa as-sakinain, hazah harah ya, jadilah nahin. Jadi zat yang menegur, Allah Ta'ala tu zat yang menegur sesuatu maksiat ke. Wa wa'idun, dan Allah Ta'ala itu zat yang memberi kabar gembira. Wa mutawa'idun, Allah Ta'ala tu zat yang beri kabar keburukan. Tu semua khabar belaka tu. Okey, khabar belaka tu. Mana dia? Mutakallimun khabar pertama, amirun khabar kedua, nahin khabar ketiga, wa'idin wa wa'idin tu atah lah. Wa tu dah atah dah. Okey, wa tu dah atah dah. Atah pada mutakallimun. Mutawa'idun tu khabar seterusnya. Bikalamin. Mutakallimun tu bikalamin, ataupun mutakallimun, amirun, nahin, wa'idin, mutawa'idun tu bikalamin, dengan sifat perkata, azaliyin, yang azali iyo, qadimin, yang qadim, qaimin, yang ada iyo kalam, bizatihi, pada zatnya, zat Allah, la yushbihuhu. Saya suka ini la yushbihuhu, ashbaha yushbihu ishbah. Saya suka baca syabbaha yushabbihu tashbih, ai la yushabbihuhu, tidak menyerupailah ia akan dia, akan kalam Allahi, akan kalam Allah yang azali itu, oleh fa'il kalamul khalqi, ai kalamul makhluqi, oleh kalam makhluk, tak sama. Falaisa, tafri'nya, idza alimta dzalika al-madhkura min adami tashbihihi kalamal khalqi fa idza alimta, apabila telah mengetahui ia oleh engkau, dzalika, akan demikian itu, al-madhkura, yang tersebut, min, daripada bahwasanya, adami tashbihihi, tidak tashbihnya, serupanya kalam Allah, kalamal khalqi, akan kalam makhluk, fa, maka tafriq lah tu dia panggil, fa kadza, mana falaisa bisautin, ai falaisa kalamullahu bisautin, maka tidaklah ia kalam Allah itu dengan, ialah suara, bisautin, suara, batu adalah zaidah, sautin tu khabar laisa. Yahduthu, tidak bersuara lagu mana, yahduthu min, yahduthu, yang terjadilah ia kalam itu, kalam Allah tu, minin silali hawain, daripada hemburan udara, hamburan udara dah. Hamburan udara tidak. Okey, hamburan udara, sifat perkata kita, okey, tak sama dah dengan Tuhan. Berkata-kata kita pula nak berkata-kata kita tu berhajat kepada hamburan udara. Duk berjalan atas udara tu yang orang dengar, Allah Ta'ala dah itu. Okay. Au istikaki ajsamin, au istikaki, bergeseran jisim-jisim. Kita nak menghasilkan suara, contohnya sifat kalam kita ni nak menghasilkan suara untuk berkata-kata, mesti berdempet anak lidah kita ni untuk menghasilkan suara. Lidah kita pun membantu kita untuk untuk mengeluarkan kata-kata vokal yang tepat, supaya di dengan i lain. Sebab apa? Peranan lidah lah tu lah. Allah Ta'ala tak gitu. Wala biharfin, ay wala biharfin, dan tidaklah dengan haraf pun tidak. Mana? Yang qati'u, sifat bagi harfin yang terputus ia haraf itu, bintibaqi syafatin, dengan tertutupnya mulut, au taharruki lisanin, atau bergeraknya lidah lisan tu lah, bergeraknya lisan. Tu okay? Ni dari sudut berkata-kata lah ni. Dari sudut berkata-kata, Allah Ta'ala tidak begitulah. Kita sifat berkata berbeza dengan Tuhan, berkata-kata kita pun berbeza dengan Tuhan. Itu beza belaka. Wa Musa, dan bermula Nabi Musa alaihi salamu, hanya atas nyonya Musa itu sejahtera ia,
sami'a kalam Allah, telah mendengarlah ia Musa akan maf'ulun bih kalam Allah Taala bi ghairi harfin, tanpa suara tanpa haraf, wala sautin, dan suara. Nabi Musa alaihissalam atas pandangan mu'tamad, dan ini pegangan Asy'ariyah, katanya Nabi Musa mendengar kalam Allah yang qadim, yang Allah Taala buka hijab, yang tanpa huruf, tanpa suara. Gitu Kama, ni nak buat banding. Boleh ke sifat yang satu, sifatun wahidatun tu, sifat yang satu tu, yang tak ada huruf, tak ada suara, Allah Taala buka hijab Nabi Musa, dengar, tahu benda yang diucapkan Allah Taala tu. Boleh tahu ke? Kama. Tu okey. Seperti mana yaral abraru, melihat ia oleh orang-orang yang baik, zatallahi maf'ulun bih, akan zat Allah Ta'ala fil akhirati, di akhirat, min ghairi jauharin, tanpa jauhar, wala aradin. Kita sekarang ni di dunia melihat sesuatu tu mesti jauhar dan arad. Boleh tak kita melihat sesuatu yang bukan jauhar, bukan arad? Nampak pelik. Sama lah macam ni. Nampak pelik juga Nabi Musa dengar kalam Allah yang qadim tu, lagu mana? Ia satu sifat, tak ada harap, tak ada suara. Maka ulama buat banding. Ini di luar batasan akal kita. Tu okey. Di luar batasan akal kita. Adapun sebahagian Maturidiyah dan juga sebahagian Asy'ariyah yang mengatakan Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah yang yang lafzi, kalam Allah yang lafzi, bukan kalam Allah yang nafsi. Ada juga gitu. Kenapa? Kerana dia kata macam tak berapa nak boleh terima manalah dengar kalam nafsi ni. Sebab tu dia buat bandingan. Kita melihat Allah nanti tanpa arad, tanpa jauhar, tak mustahil. Lagu mana kita nak mustahilkan juga kalam Allah tu dengar dengan sifatun qadimatun tu, dengan Allah Ta'ala angkat ke hijab Nabi Musa, dengar kalam sifat Allah Ta'ala yang qadim itu, yang tanpa harap, tanpa suara. Tak ada masalah lah. Okay? Cuma ulama yang mengatakan dengar kalam lafzi tu kerana dia nak bagi supaya orang yang dengar tu boleh faham lagu mana kronologi Nabi Musa mendengar kalam Allah. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Okay? Tak ada masalah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa dhidduha ay sifatil kalami, dan bermula dhidnya sifat kalam ialah khabar al-bakamu. Apa al-bakamu? Wa huwa, dan bermula dia al-bakamu al-kharasu, tu bisulah. Wal muradu bil bakami, dan bermula yang dikehendaki dengan bisu itu khabar adamul kalamin nafsi, tidak ada kalam nafsi. Tak ada kalam nafsi. Lepas tu dia panggil bisu lah, tak ada kalam nafsi. Bukan kalam lafzi. Kalam lafzi tu tak cakap. Tak cakap tu diam. Diam tu sukut lafzi, bukan sukut nafsi. Yang nak ternafinya sukut nafsi, bukan sukut lafzi. Sawa'un kana, sama adalah ia mana? Ia adamul kalamin nafsi ataupun al-bakamu tu ka bi'afatin, ay kainan bi'afatin, adalah ia dengan sebab ada penyakit, amla ataupun tidak, sama ada penyakit ataupun tidak. Jadi al-bakamu tu dengan makna al-kharas, bisu tu masuk sekali, sama ada bisu itu dengan makna ada penyakit padanya ataupun tak ada penyakit padanya. Bila tak ada penyakit padanya, fadakhala, maka masuklah ia fihi, padanya, fi al-bakami tu ialah oleh as-sukutu, diam. Okay, diam. As-sukut ni boleh banyak lah. As-sukut nafsi. Okay. Yang naknya as-sukut nafsi lah di sini. Sukut nafsi. Dia panggil terkelu. Bisu dengan terkelu lain. Kadang-kadang seorang tu ada sifat berkata tapi terkelu, tak tercakap. Nampak agung depan mata, tak tercakap, dia panggil. Dia bisu, tak bisu, kelu. Allah bukan gitu. Tu. Dia panggil kalam nafsani, dia hilang waktu tu. Kalam nafsi ada, kalam nafsani tiba-tiba boom, hilang. Pernah jadi lah gitu? Pernah. Terlalu takut sampai tak terkeluar perkataan. Tak terancang ataupun tidak terlintah perkataan apa nak cakap. Terkelu dia panggil, tak panggil bisu. Bisu tu kalau tak dicakap langsung, ni kelu. Jadi bisu tu kalam nafsi. Kalau kalam nafsani, kelu. Tak ada.
Sukut nafsani, diam nafsani, apa dia? Kelu, tak terkata, tak terlintas nak kata apa. Tu nisbah kita lah, nisbah Allah, tak payahlah terlintas tu. Jadi Allah Ta'ala kan itu, bukan Allah Ta'ala kelu dan bukan Allah Ta'ala bisu, bukan. Kalau bisu tu afatun, ada penyakit. Kalau tak ada penyakit, kelu. Dia boleh cakap tapi kelu. Dia boleh cakap tu yang tadi kata tu, sukut nafsi tu. La yusirra fi nafsihi ta'ala al-kalam ma'al qudrah alaihi. Dia boleh cakap, dia mampu cakap tapi kelu, tak keluar. Tu, tak keluar. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wal muradu bil kharasi, dan bermula perkara yang dikehendaki dengan al-kharas. Dengan al-kharas, bisu tu ialah afatun, satu penyakit yang sifat tamna'u, yang menghalang ia afah itu minal kalamin nafsi, daripada kalam nafsi. Jadi bisu lah, al-kharas tu bisu. Wa mithaluhu, itu lawan bagi kalam. Bercakap-cakap, lawannya tidak bercakap. Diam dia panggil, diam lafzi. Yang kita bincangnya bisu tu mustahil. Tu okey. Wa mithaluhu, dan bermula mithalnya al-mazkur tadi itulah, fi syahidi, pada nyata ni, kenyataan ni, pada dunia nyata kita ni, ayyamna'a takwil masdar, jadi khabar bagi mithaluhu. Mithaluhu fi mithaluhu hala kauni mithalihi kainan fi syahidi, hal keadaan mithalnya itu adalah ia di dunia nyata. Itu ayyamna'a, bahawa menegah ia oleh Allah anil insani, daripada manusia, akan maf'ul bih at-tafakkura, akan berfikir. Tu misal saja. Okay. Dia mampu berfikir tapi Allah menghalangnya berfikir. Tak terfikirlah dia panggil. Boleh tak dia berfikir? Boleh. Cuma Allah menghalang dia dengan ta'aluk iradat Allah berkehendak untuk menghalang dia berfikir. Dia tak terfikirlah. Dia tak terfikir menatang tu. Fala yajri, bila tak terfikir, fala yajri, maka tidak melaluilah ia ala qalbihi, qalbil insani, atas hatinya seorang manusia tadi, tak melalui oleh fa'il kalamun nafsiyun, akan kalam nafsiyun. Tengok ni, kalam nafsi ni nak kepada kalam nafsani ni. Yajri ni lalu, apa dia, perkataan tu ada. Bila Allah Ta'ala halang daripada seorang tafakur, yakni adanya perkataan tu di dia, kelu dia, tak terfikir, tak terucap. Sebab tu ni kata Babuddin lah, hafizahullahu ta'ala, dalam kitab Arab bila sebut kalamun nafsi, dia boleh pergi dua, kalamun nafsi sungguh dan kalamun nafsani. Ni yajri ala qalbihi, ni kalam nafsani ni. Kalam nafsani ikutkan ni. Tu lalu dalam hati, tak terucap. Allah Ta'ala boleh halang seorang daripada tafakur, daripada berucap sampai tahap kelu, tak terucap, tak lalu di hatinya perkataan yang nak terucap. Kalam nafsani seolah-olah tu. Tu okey. Jadi kalam ni banyak. Jadi luas lah nafsi tu. Nak pegang dua ke, nak pegang empat ke, ikut hang lah. Benda furuk saja ni. Kalam nafsi menunjuk pada diri lah. Menunjuk pada kalau nisbah kita menunjuk pada dalaman, organ dalaman, benda dalaman. Tak keluar lagi. Keluar lafzi lah. Bila keluar lafzi, bila lafzi berkata-kata, bila lepas berkata-kata ada perkataan. Orang itu mendengar perkataan, bukan mendengar berkata-kata kita. Orang itu mendengar perkataan kita, yang kita berkata-kata dengan sifat perkata, yang ada perkataan itu dalam hati kita, yang kita sematkan dalam jiwa. Sebenarnya cara nak faham apa pun cara dengan huraian kalam nafsi, nafsani, lafzi dengan ma hasala bil masdar tu lebih merangkumilah. Kalau ibarat kita Arab ni macam-macam. Ada dia bahas cara Quran tu boleh gi lafzi, boleh gi ma hasala bil masdari. Kalau perkataan Quran tu sendiri ma hasala bil masdari. Masdarinya mana? Berkata-kata. Tu. Lepas hasil berkata-kata tu perkataan. Orang dengar perkataan kita, bukan dengar berkata-kata kita. Itu.
Bukan dengar perkata kita dan bukan dengar kalam nafsani kita. Duk cadanglah hati. Mana orang dengar cadang kita dalam hati? Tak ada. Perkata kita duk nak tekak, tak dengar. Sebab kita punya perkata dia nak tekak juga, tidak berhuruf, tidak bersuara. Kata Imam Asy-Syarqawi rahimahullah, saya ada highlight yang Asy-Syarqawi bab kalam. Tak percaya kita buka ada highlight ni. Ni dia sebut ni. Okey. Yang kata kalam nafsi kita sama dengan Tuhan. Kalam nafsi kita sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Mana tu nak cari tak ada pula. Tadi dia kata kalamuhu Allah Ta'ala banyak lahu aqsamun i'tibariyah. Kalau Syarqawi dia ibarat gini, fa kalamuhu Ta'ala sifatun wahidatun laha muta'allaqatun ay madlulatun. Jadi aqsamun i'tibariyatun tadi boleh dhabit kata itu muta'allaqat lah. Amar nahi munkar, amar nahi talaq tu itu muta'allaqat. Apa muta'allaqat? Ay madlulat, madlul, benda yang dipaham. Okey, benda yang dipaham. Mana tak tahu. Bila cari tak jumpa pula. Tak cari jumpa. Itulah. Tu. Tak tahulah. Duk kat mana? Tahu mana? Ni dia. Ni. Kalamullahi, bermula kalam Allah itu ka kalamina an-nafsiyyi. Kalamuna kalamullah nafsi lah. Muka surat 147 oleh Syarqawi ni. Kalam Allah Ta'ala itu seperti kalam kita yang nafsi. Mana? Maknahu, bermula maknanya. Makna kalam kita nafsi tu annahu, bahwasanya kalam Allah mithluhu, seperti nyonya kalam nafsi kita. Fi kaunihi, dari sudut keadaan nyonya kalam tu laisa biharfin wala sautin. Tengok. Tu. Tidak berhuruf, tidak bersuara juga kita tu. Tu. Tapi la, bukannya fi annahu, bahwasanya kalam Allah itu aradun. Arad bukanlah. Kalam kita arad, baru mari sifat kita. Kalam Allah tak panggil arad, dia panggil sifat. Yasbiquhul adamu, yang terdahulu dia akan kalam itu oleh tak ada. Wa yatra'u alaihi, dan kedatangan atasnya kalam, dan kedatangan atasnya kalam Allah. Allah Ta'ala kalamnya bukan baru mari, bahkan dah lama, sejak qadim dah. Kita baru mari, yattara', baru mari. Terdahulu tiada, kemudian baru pula ada kalam. Wa yataqaddamu ba'duhu ala ba'din, dan terdahulu sebahagian dengan sebahagian yang lain. Itulah kalam kita yang nafsi. Tu, okey. Kalam Allah bukan itu, tapi sama dari sudut tidak berhuruf, tidak bersuara. Itulah kalam kita yang dekat peti suara ni, tak berhuruf, tak bersuara. Sistem suara dia panggil. Wa'lam wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sambung pula pada esok petang 4:45 insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.